Surau Al-Mahdi yang saya muliakan. Apa khabar semua ni? Sihat Nampak wajah semua ceria, berseri-seri Berapa lama lagi kita nak sambut Ramadan? Tak tahu. Seminggu kan? Tepat dah seminggu kan? Hari Ahad minggu depan InsyaAllah tengok anak bulan, dan bulan dijangka ada. Nampak atau tidak tu lain lah kan. Lepas tu dikira pada hari Isnin insyaAllah kita akan puasa Ramadan insyaAllah. Jadi bila saya sampai tadi, alhamdulillah saya nampak istimewa surau. Pertama kali, jadi macam hati tu rasa macam tak sia-sia lah. Saya jauh datang daripada Ampang, datang tengok surau ni istimewa. Subhanallah, barakah, besar surau ni. Orang dia tak beramai lah. Belum lagi kan, dia balik kampung cuti kan. Tapi saya yakin kalau tak ada tak ada keperluan, dah tentu tak dibuat sebesar ni tau. Istimewa ni besar. Lepas tu tambah lagi saya tengok tu, insyaAllah persediaan Ramadan yang akan datang ya. Jadi semua dah bersedia untuk menyambut Ramadan. Tapi dalam konteks saya saya ni bukanlah ustaz sebenarnya. Ada imam panggil saya ustaz. Saya ni belum ada title ustaz lagi lah. Pasal saya baru je nak start kan. Lama tak start lagi. Jadi dalam konteks saya nak kongsi dengan tuan-tuan dan perempuan ni, ingat tak tahun sudah Ramadan yang sudah ada kawan-kawan kita yang sama-sama Ramadan dengan kita, puasa dengan kita. Ingat tahun ni tak ada Ramadan yang akan datang. Ada tak ada? Semua ada lagi. Okey, tak ada masalah. Siapa sini tuan-tuan dan perempuan yang saya hormati sekalian, Ramadan yang lalu ada orang yang dikasihinya, Ramadan yang bakal mendatang ini orang yang dikasihinya dah tak ada lah. Tak ada Semua okey lah ni, alhamdulillah InsyaAllah, bagus. Jadi saya memang melalui benda ni kan. Bila setiap menjelang Ramadan, saya akan mengenang-kenang beberapa peristiwa. Yang paling utama sekali ialah peristiwa saya hari Ramadan yang pertama, banyak tahun lalu lah, 10 tahun yang lalu, nak berbuka puasa. Ini Ramadan first hari yang pertama buka puasa, dapat panggilan telefon. Adik-adik saya telefon, baik kata dia orang cakap Terengganu. Baik apa dia buat accident tepuk motosikal, tahu tempur bertembung jatuh kata dia. Hospital mana dia? Hospital Kuala Terengganu kata dia. Jadi saya kata tak apa, buka dulu. Nanti cerita balik buka dulu. Jadi saya kata insyaAllah takdirnya lepas buka, telefon balik ayah saya, semoga rohnya ditempatkan di sisi orang-orang yang beriman. Allah yarham. Ayah saya ni dia nak keluar beli juadah untuk berbuka puasa, nak balik dilanggar oleh budak balik sekolah, jatuh di situ, tak sedar, bawa ke hospital. Besoknya pagi-pagi selepas
sahur, saya naik kapal terbang dari Kuala Lumpur ke Kuala Terengganu, pergi ziarah dia di hospital. Dia dah koma, banyak wire koma. Dia belum full stop lagi. Beza antara koma dengan full stop. Full stop berhenti, ni tak? Ni koma je. Saya tengok 8 hari kemudian dia meninggal dunia. Semoga rohnya ditempatkan di sisi orang yang beriman. Kemudian saya ada peristiwa lagi, pejabat saya masa saya jadi CEO sebuah syarikat dulu, 10 Ramadan, tiba-tiba satu eksekutif tu, saya dah ambil wuduk dah pukul 1, nak tunggu zuhur pukul 1.20 lah. Pukul 1 saya dah berhenti kerja, ambil wuduk, tunggu baca Quran. Dia masuk. Sekretari saya, setiausaha saya tak sempat nak halang pun. Dia terus masuk, duduk depan saya. Dia cakap, Haji, saya nak komplain pasal bos saya. Saya bukan bos dia department lain lah. Staff saya 50 orang dia department lain. Dia pun cerita pasal bos dia bini-bini. Saya kata sabar. Bos awak tu dulu staff saya. Bos awak tu staff saya. Jadi saya tahu perangai dia, nanti saya tolonglah. Tapi sabar, Haji ni sabar. Semua orang saya jumpa cakap sabar. Kalau begitu dia kata, kalau sabar, kalau macam ni biar saya pergi dari sini, gitu, 10 Ramadan. Biar saya pergi dari sini. Saya kata, kau nak pergi mana? Gitu. Dia pun bangun, macam ni lah kursi duduk depan saya ni. Bangun, terlepas tangan lah. Itu pasal saya nak bagi dia orang nampak. Terlepas tangan, kepala ni jatuh empat meja saya dan jatuh di hadapan saya. Lepas sakaratul maut dia. Kita mana nak tahu? Kita angkat tangan macam ni, panggil sekretari Zara, panggil driver saya, Roslan, pasal dia dah terbalik depan kan, dah terkencing lah. Kita mana nak pegang, pasal kita ingat kita ada wudu. Rupanya itu sakaratul maut. 10 Ramadan. Jadi banyaklah peristiwa-peristiwa. Saya kaitkan benda ni sebab apa? Sebab sebenarnya tuan-tuan dan puan, orang yang dah meninggal ni tak ada masalah. Allah Ta'ala dah sebut kan, meninggal. Yang setiap yang hidup akan mati. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Likulli ummatil ajal, iza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Surah Yunus ayat 49, surah Al-A'raf ayat 34. Disebut tu, katakanlah bahawa setiap umat ada ajalnya. Apabila telah sampai ajalnya, tidak boleh dicepatkan atau dilewatkan walaupun satu saat. Tuan-tuan tahu bila? Tuan-tuan punya tak tahu kan? Tahu? Dah ada disebut, dalam Quran dah sebut dah. Satu saat tak boleh cepat, tak boleh tepatnya kita tak pastilah. Macam mana pun kita tak pasti. Nak ada orang minta kau cabutlah nyawa tak mati, ada orang jatuh tingkat 7 bangunan tak mati, dia kata uish, terror aku tak mati. Dia pun melintas jalan, ingat nak belajar kawan makan, kenalah doa baru mati. Jadi dia bukan mati kerana jatuh bangunan, mati kerana kena langgar naluri. Gitulah keadaan kita, tak payah bimbang. Tetapi dalam hadis riwayat Ibnu Majah, Rasulullah SAW ada berpesan, sebaik-baik manusia ialah yang banyak ingatnya tentang apa? Tentang matinya, dan membuat persediaan menghadapi kematian. Banyaklah sebaik-baik manusia adalah yang baik kepada keluarganya, sebaik-baik lelaki adalah yang terbaik kepada
isterinya, kan? Macam-macam Rasulullah pesan kita. Rasulullah tidak lupa memesankan kepada kita bahawa kita kena ingat tentang mati. Ke tak payah? Tak apa. Aku mati, so okey. Itu. Jadi itu sebab tu bila Tuan Haji Syarul ditanya nak syarah tentang apa, saya bagi tajuk senang ya, ke mana hartamu nanti ya. Jadi berkaitan dengan yang hendak kita rancangkan juga, yang kita nak fikirkan juga. Tuan-tuan meninggal tak ada masalah. Kisah ayah saya misalnya meninggal dunia, hartanya tak banyak ya, tak banyak, tapi saya tak tahu dia ada harta banyak mana sebenarnya. Baru kita tengok ada duit simpanan dalam tabung haji. Kita tak pernah tahu ayah kita ada simpanan tabung haji. Dia duk minta duit dengan kita, duk minta duit dengan kita ya. Dia kata tambah sana tambah sini, buat rumah, buat apa semua gitu ni, tapi sebenarnya dia ada menyimpan nak pergi haji. Kalau dia ada menyimpan nak pergi haji, maksudnya apabila dia meninggal dunia, apa saya kena buat? Saya kena buat apa? Saya kena tunaikan badal haji. Haji badal untuk dia kan. Duit dia dah ada, dah cukup, dia tak dapat pergi. Begitu. Jadi badal haji, bayar badal haji tu berapa? 1,000 ke? Tak apa. Badal haji 1,000 tak dapat, susah, tak ada siapa pun nak buat. Kalau siapa kata badal haji 1,000 tak dapat, siapa pun tak nak buat badal haji. Baik, saya nak tanya, haji sebenarnya berapa badal haji? 10,000 kan? 10,000. Takkan badal haji 1,000? Sekarang ni badal haji yang paling rendah sekali 2,000. Ada orang buat sampai 4,000. Tapi saya nak tanya suatu soalan. Semalam saya berbincang dengan satu ustaz yang istimewa. Dia bawa orang pergi haji selalu. Kalaulah seorang balu, suaminya tinggal banyak, arwah suaminya meninggalkan banyak harta, dia nak pergi haji. Yang dia nak pergi haji itu harga bayaran dia kata 60,000. Dia nak pergi haji, selesa. Terbaiknya ikut apa, Zahafiz ke si Asok apa, terbaik 60,000. Lagi baik ada juga daripada tu, ratus ribu mana, katalah dia ambil 60,000. Tapi suaminya meninggal dunia setahun yang lalu, dia nak buatkan badal haji, dia bayar 4,000. Boleh? Itu sebab tu benda-benda macam ni kan, duit banyak kan, katanya, tapi maksudnya pergi haji dah mati lagi senang, tak payah bayar banyak. Itu saya sekarang tanya ni macam tanya masalah tuan-tuan. Pasal sebenarnya tuan-tuan, cerita pasal mati ni memang orang tak rasa tak berapa nak ni kan. Sebab tu orang tak banyak panggil saya syarah kat surau ni, saya datang juga lah kan. Orang tak rasa cerita pasal kesediaan menghadapi mati ni. Dia baru kuliah subuh. Kalau kuliah maghrib ni dia renung je, kita kan perut lapar pun satu hal kan. Tapi kalau kuliah subuh bagus. Dia pasal dia dah terlelap, mati kelik balik, dia cakap mati. Tuan-tuan saya nak tanya, kalau tuan-tuan meninggal dunia, tuan-tuan ke mana? Agak-agak masuk mana? Masuk kubur mestilah kan. Masuk kubur lah. Tapi ada juga yang tak sempat masuk kubur kan, sampai sekarang tak jumpa kan. MH370 misalnya kan, belum tahu. Agak-agak ke mana tuan-tuan? Serius soalan saya ni kan. Pasal benda ni banyak orang tak boleh ni. Orang cerita, orang cari dunia. Tuan-tuan, saya selalu kalau saya syarah, saya suka jemaah ada buku. Kalau dengar je macam ni, dan tahun depan saya syarah, saya tanya soalan yang sama, dia tengok je. Kena pula ada kursi kuliah ni kan, baiknya orang sponsor kan. Tuan-tuan kalau meninggal dunia pergi mana agak? Ke soalan. Okey, nak ke mana?
kita syurga kan baru dah dapat taraf apa ni, ketua imam duduk depan kita ni. InsyaAllah tempat asal kita syurga, datuk kita Adam alaihi salam dari syurga. Kita nak balik ke syurga ke ada yang tak nak balik ke syurga ni? Mana-mana pun boleh lah. Sampai okey, saya nak kisah benar anak saudara saya. Kisah benar ni, anak saudara saya pemuda kacak dapat masuk universiti. Dia dah dapat masuk universiti, dia action sikit, macam-macam dia hendak apa semua, benda yang tak boleh ditunaikan oleh mak dia dan bapa dia adik saya adalah permohonan dia nak motor besar. Masuk universiti mesti nak motor besar. Motor kecil dia biasa hantar biasa tergolik apa semua kan, selemping apa di tangan apa. Tapi dia nak motor besar. Adik saya bukan tak mampu, adik saya insyaAllah isteri dia ada klinik apa semua, boleh. Dia nak kereta pun boleh, tapi nak motor besar, bapak dia ni adik saya rasa susah hati sikit nak bagi. Pasal takutlah sayang anak-anak. Jadi tapi budak ni insist nak juga motor besar. Jadi bapak dia putus harap panggil saya, bapak saudara ni. Mungkin saya boleh cakap sikit kan. Saya pun cakap, saya panggil anak saudara tu duduk sebelah saya kata, Nuai dapat masuk universiti ni alhamdulillah bagus. Kalau ikut standard Nuai tak boleh masuk universiti pun. Dia berkawan 10 orang, kawan dia yang angkat motor tau, yang biasa angkat motor lah, tahu angkat motor prek, mat, pek, angkat motor ni 9 orang gagal. Dia sudah boleh cemerlang nak masuk universiti. Ni saya kata ni ajaib, Allah Ta'ala bagi kau kelebihan ni. Baca tak berapa kan. Mungkin benih lah mak ayah dia apa ni, cerdik, bapak saudara dia pun cerdik agaknya tak tahulah kan. Tapi belum masuk universiti. Sekarang nak masuk universiti nak motor besar. Saya kata ni payah ni. Cuba cerita sikit pasal apa nak masuk universiti nak bawa motor. Dia kata nak action je. Tak masuk universiti, motor kecil kan, tak masuk universiti mesti motor besar. Saya pun tak tahu macam mana cara nak pergi lagi. Saya pun tanya agak-agak Nuai, kalau Nuai bawa motor, budak-budak perempuan tengok Nuai kat universiti tu motor besar, Nuai pun kira macam terkayal sikit, terlambat batu, masuk dalam longkang, mati. Pasal motor besar kan, enjin kuat, mati dalam longkang. Dia kata boleh jadi macam tu, kuasa Tuhan boleh? Boleh, dia kata. Okey, sekarang Anwar beritahu bang, kalau mati macam tu agak-agak Nuai masuk syurga ke masuk neraka? Dia lama menolak. Kita pun tambah lagi dengan kau menderhaka pada mak kau, dengan kau tak dengar cakap baik ayah kau, kau minta macam-macam. Dia kata rasa-rasanya orang masuk neraka je bang. Macam ni boleh kita benarkan anak saudara kita masuk neraka? Tak boleh. Menjadi tanggungjawab kita. Surah surah apa? Surah 66 ayat 6. Surah apa? Tahrim. Surah Tahrim 66 ayat 6. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Betul? Apa maknanya? Apa makna? Tak tahu maknanya. Ustaz cakap boleh gitu. Itu sebab tu kalau saya saya rajin, saya suruh kalau ada bagus, lepas ni tuan-tuan dan perempuan rajin baca terjemahan. Baca terjemahan. Dia dalam ni pun ada, boleh cari 66 ayat 6. Tekan dia At-Tahrim, cari ayat 6. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kamu dan keluarga kamu daripada api neraka. Jadi kalau kita insyaAllah masuk syurga, jangan kita tinggalkan waris-waris kita dalam neraka.
Neraka ni dekat dunia dah boleh jadi neraka. Masa bila? Masa dia berebutkan harta kita. Betul tak? Saya pun rasa-rasa tuan-tuan pun setuju dengan saya kan, bila cerita pasal harta ni kan, imam ni kata, alah kita orang ni kan ada harta banyak sangat pun, apa yang harta kita orang ada gitu, tak ada harta kita ni kan, mati apa, tak ada apa, kita fikir itu. Okey, dalam ramai ni siapa yang datang surau ni pakai stokin? Saya sengaja dah tunjuk kaki saya pakai stokin. Saya nak buat cerita tentang stokin. Tak ada kan? Stokin ada? Tak ada. Imam tak pakai stokin Kan ada cerita pasal stokin. Ayahnya berpesan, apabila ayahnya mati nanti, tanamkanlah dia dengan stokin kesayangannya. Pernah ada dengar cerita? Kau tak tahu lah? Ustaz Samsuri cerita ni. Dia kata orang ni kaya, harta banyak, jadi dia pesan kalau dia meninggal dunia, tanamkanlah dia dengan stokin dia yang paling dia sayang sekali. Dia tak nak apa-apa, dia nak stokin saja. Anak-anaknya pun bagus, jadi kerjakan jenazahnya, nak kafan selepas mandi kan kena kafankan, betul? Masa nak kafankan ni, salah seorang anak dia ingat pesan ayah dia, maka dia pun ambil stokin nak pakaikan. Kalau tu imam yang menguruskan jenazah tu, imam benar kan tak? Macam mana? Benar. Tak boleh, mana boleh orang Islam tak boleh tanam selain dari kain putih kan, kapan orang lelaki 3 kan, sini buat 3 helai dulu kan, 3 helai kan, tak boleh buat lebih kan, macam ada kaya pun 3 helai. Orang perempuan berapa helai? Dia dah tak tahu pula. Dia kata mana aku tahu, aku belum mati lagi. Berapa helai? Saya tak biasa kapan orang perempuan perempuan 5 helai kain putih sahaja. Jadi bila dia nak pakaikan stokin, Pak Imam kata mana boleh? Dia kata, Pak Imam bagilah, ini pesanan ayah saya yang terakhir, saya muliakan dia hebat, dia orang tinggi, berapa pangkat apa semua, dia nak pakai stokin je. Bukan, tak boleh. Pak Imam kata tak boleh. Kata tak boleh. Mana dalam Islam boleh pakai stokin? Pak Imam tolong pesan ayah ni. Maka Pak Imam kata, ni macam tak boleh, aku tak sanggup. Pak Imam, ini wasiat ayah saya. Bila Pak Imam mendengar wasiat, wasiat kena panggil lawyer. Kena panggil peguam dia. Panggil peguam, betul-betul peguamnya datang, baru surat wasiat. Ramai apa ni, peguam pun baca surat wasiat. Bunyinya, wahai anak-anakku sekalian, ayah pasti pada kali ini, ketika ini kamu sedang berbalah menghadapi masalah untuk memakaikan stokin buruk kesayangan ayah. Ketahuilah anak-anakku sekalian bahawa walau bagaimana tinggi sekalipun pangkat, walau bagaimana banyak harta, harum baik nama, stokin buruk pun tak boleh dibawa masuk ke kubur. Hanyalah amalan-amalan yang baik yang menjadi teman dalam kubur nanti. Gitu kan? Setuju ke tidak? Kita tak percaya. Setuju kan? Mesti mau setuju. Sandar aja macam tu. Tu anak dengan ayah kan? Anak siapa tak tahu kan? Contoh Us Muhammad kan? Saya melihat wajah anak-anak macam ni kan? Tu anak saya. Tuan-tuan tak boleh
boleh baik kalau tuan-tuan tak balik? Saya ceramah ni menakutkan, tak balik. Tadi kita dah sebut, kita punya nyawa ni kita tak boleh tentukan satu saat saja kan. Nah, tuan-tuan kalau tak ada pen tak apalah, tolong saya ni nak ingat sampai bila-bila. Tuan-tuan jilat jari, tulis kat tapak tangan, tulis boleh. Ini Imam Syafi'i belajar macam tu cara dia. Dia tak ada pen dia tak ada pen dengan apa ni, kertas, dia pakai air tulis kat tapak tangan dia. Tulis MH 370. Boleh? Dapat? Lepas tu tulis lagi MH 17. Dapat? Tambah lagi, sayang tu ambil buat tu Imam Syafi'i. Tulis QZ. Tahu QZ? Asia 8501. Lepas tu campurkan nombor berapa. Tu lepas tu kita ada pen. Datang kuliah pun ada pen. Selalu buat kuliah tengok macam-macam. Tuan-tuan kena apa ni, adjust sikit ni. Datang kuliah jangan bawa pakai kursi kuliah saja. Tengok orang depan. Cuba Ustaz, Pak Imam campurkan jumlah. Saya sebut semula MH 370. Tulis. Lepas tu MH 17. Okey, lepas tu campur QZ 8501. Berapa jumlah dia tu? Campurkan. Berapa jumlah dia? Dapat jawapan dia. Dapat? Apa jumlah dia ni? 8. 4 kali 8. Tuan-tuan tahu nombor 4 kali 8 ni nombor apa? Nombor apa? Maksud dia betul kaya betul kan? Tapi ia juga bukti Allah Ta'ala nak tunjukkan kepada kita. Kalau orang Cina kan, dia suka nombor 8. Enggak sangat nombor ni. Tapi Allah Ta'ala buktikan kepada kita. Ini bukti jelas. Nombor tu membuktikan apa? Kematian tidak boleh kau duga. Nah, ST 365. Tulis ST 365. ST 365 ni adalah nombor penerbangan helikopter yang terhempas di Semenyih. 365 itu merujuk kepada nombor bilangan hari dalam setahun. Tiap hari ada orang meninggal dunia tanpa diduga. Ini Allah Ta'ala bagi kita nombor, fakta nombor. Kawan-kawan saya kat Melaka dia main fakta nombor. Itu lain sikit. Dapat tak ni? Tak tahu bila kita nak meninggal dunia. Bila kita meninggal dunia, apa jadi dengan harta yang kita tinggalkan? Apa jadi dengan waris-waris? Itu kita kena ambil kira. Ke tak kisah? Macam mana? Tak apalah. Itu sebab tu soalannya, ke mana hartamu nanti? Tajuk dia. Saya syarah macam tu senang. Tuan-tuan, kita ni tidak ditegah dari mempunyai harta yang banyak. Kita tidak ditegah. Kumpulkan harta, perniagaan dihalalkan, tak ada masalah. Yang ditegah ialah riba. Yang ditegah adalah kalau ikut syaratnya macam-macam ditegah. Tapi kalau tak ditegah, perniagaan kita boleh berniaga apa saja, keuntungan tak ada masalah. Kalau nak berhutang pun, surahnya yang paling panjang sekali, ayat yang paling panjang dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 282, penuh cerita tentang urusan keuangan. Kalau kau meminjam, kena ada saksi, kena ada orang tulis dan sebagainya, tak ada masalah. Benda tu. Tetapi jangan lupa bahawa harta yang kita himpun ini
mesti kita ambil kira. Satu lagi cerita keluar dalam radio, saya dengar ustaz juga cerita. Saya bukan ustaz, saya dengar cerita ustaz juga lah. Pak Imam, dia kalau imamkan apa ni solat, dia pakai jubah. Nah, ini jubah sendiri, ya, jubah sendirinya. Tapi yang Pak Imam ni istimewa, dia ada jubah, dia letak di masjid. Kan? Sebenarnya kalau yang macam ini dipanggil qamis, kan? Baju kan. Kalau jubah tu yang macam imam Masjid Nabawi tu kan, imam Masjidil Haram tu kan, pakai itu jubah kan. Yang kita pakai ni yang panjang macam ni bukan jubah namanya. Ini qamis namanya, baju panjang kan. Jubah yang dibuka. Jadi imam ni tu pakai, selain daripada pakai ni, dia pakai jubah lagi, digantung. Dia meninggal dunia, tinggalkan ada 4 orang anak lelaki. 4 orang anak lelaki ni berebutkan jubah ayahnya seorang imam tu. Jangan jubah saja. Jadi masalah sebab tu kita kena atur tuan-tuan dan puan. Kalau cerita tentang perbalahan harta pusaka ni banyak. Siapa yang tak tengok cerita Tiga Abdul? Tak pernah tengok kan? Tak tahu cerita Tiga Abdul? Ada? Semua tahu lah. Tahu? Syekh tahu cerita Tiga Abdul? Baru masuk. Tahu? Tak tahu cerita Tiga Abdul Tak pernah tengok pun cerita Tiga Abdul. Duduk negeri mana? Tak pernah tengok cerita Tiga Abdul? Tak pernah. Abdul Wahab, Abdul Wahid, Abdul Wahab, tak pernah tengok. Bapa anak tak tahu lah. Ayah dia Ismail Ulam Raja, tak pernah tengok cerita. Cerita Tiga Abdul ni diterbitkan 22 hari bulan April 1964. Itu fakta. Berlaku di negeri Iskandar. Ya. Dia tak berlaku dekat apa ni Metafasa. Kan? Iskandar. Ismail Ulam Raja tinggalkan 3 orang anak. Nah, dia kaya, harta banyak. Apa jadi dengan harta yang dia tinggalkan? Sebelum dia mati pun si Abdul Wahab dengan Abdul Wahid dah bincang dulu. Betul? Nak ingat senang. Wahab, Wahid, Wahu, A-I-U. Jadi 2 beradik ni dah bincang dulu. Dia kata kekanda, kalau ayah anda meninggal dunia, siapakah yang akan dapat harta ayah anda? Tentulah kekanda anaknya yang sulung. Adik dia kata, mana boleh, dia kata. Sebab kekanda pun sudah tua, nanti kekanda pun akan mati juga. Baiklah dia dapat, mana boleh, kata dia. Itulah namanya demokrasi. Demokrasi terpimpin kan? Tapi yang sebetulnya bila meninggal